Berselindung di sebalik perniagaan makanan sejuk beku, 3 beranak dikesan mencari pendapatan mudah dengan mengedar dadah untuk pasaran di utara tanah air. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya Syarifah Najwa binti Said Asfal Ghazi. Pada hari ini, saya bersama rakan-rakan akan mengulas topik yang telah diberi, iaitu dadah. Penyalahgunaan dadah ini sering menjadi isu yang sangat besar di negara kita. Umum tahunya, kesannya boleh mendatangkan kemudaratan dalam kesihatan, sebagai contohnya fizikal, mental, emosi dan tingkah laku. Lebih memudaratkan lagi, penyalahgunaan dadah ini juga menyebabkan berlakunya ketagihan, sehingga ia membuatkan mereka bergantung hidup dengan dadah. Terdapat 2 aspek yang boleh dikaitkan dengan isu tersebut, iaitu pengedar dan penagih. Definisi pengedar adalah pihak yang membeli produk secara langsung daripada pengeluar dan menjualnya kembali kepada pembekal atau menjual secara langsung kepada individu tersebut. Manakala, penagih adalah keadaan yang melibatkan beberapa ciri seperti kehendak yang kuat dalam mengambil dadah tersebut, dan ia amat sukar dalam mengawalnya dan memberi kesan yang amat negatif kepada individu tersebut. Jadi pada hari ini kami akan menerangkan secara terperinci mengenai faktor-faktor serta kesan dadah terhadap individu, keluarga dan masyarakat sekeliling. Itu sahaja daripada saya. Seterusnya saya serahkan kepada rakan setugas. Seterusnya mari kita lihat sebuah video yang dibuat oleh Kerajaan Malaysia tentang iklan dadah. Sebelum itu, pengenalan diri saya iaitu Nur Alia Amira binti Norzimi. Dipersilakan. Jadi dari video tadi kita boleh nampak seorang lelaki yang telah mengambil kesan daripada mengambil dadah itu sendiri. Jadi siapa untuk dipersalahkan? Mari kita lihat. Jadi yang pertama iaitu keluarga sendiri, iaitu ibu bapa. Seharusnya ibu bapa haruslah mendidik anak-anak tentang kesan pengambilan dadah dan haruslah memantau mereka, aktiviti mereka sepanjang masa, sebab kita tidak tahu apa yang mereka buat walaupun mereka sudah dewasa. Jadi walaupun mereka sudah dewasa, sebagai ibu bapa kita seharusnya membimbing mereka dan selalu menyakiti mereka agar membuat perkara yang baik dan mengelakkan perkara-perkara yang membawakan keburukan. Yang kedua, pengaruh rakan. Pengaruh rakan boleh menjadi salah satu punca untuk kita mengambil dadah, iaitu pengaruh rakan yang buruk yang menghasut kita untuk membuat perkara yang tidak sepatutnya. Yang seterusnya ialah pengedar dadah itu sendiri. Pengedar dadah itu sendiri membuatkan seseorang itu mengambil dadah dan membeli dadah itu sendiri untuk kegunaan diri sendiri ataupun untuk kegunaan untuk orang lain. Jadi pengedar dadah ialah salah seorang yang
yang suka mengambil kesempatan untuk menjual dadah atas kepentingannya sendiri. Dan salah yang paling utama ialah salah diri sendiri. Kita sendiri tahu bahawa dadah membawa banyak kesan yang buruk, dan diri sendiri juga yang mengingin untuk mencuba yang sesuatu yang tidak sepatutnya dan melawan nafsu itu. Jadi mengambil dadah itu akan menerima kesan yang buruk di suatu kelak nanti di masa hadapan, dan bukan diri sendiri sahaja, terhadap keluarga, masyarakat dan juga negara. Jadi mari kita lihat dan kenali beberapa dadah yang selalu diedarkan di negara kita. Yang pertama, ekstasi, kokain, kristal, buah popi ataupun dikenali sebagai dadah candu, morfin dan heroin. Dan inilah contoh-contoh gambarnya. Namun di Malaysia terdapat juga undang-undang tentang dadah, dan ini adalah 5 contoh akta-akta tentang dadah. Jadi untuk lebih mendalam, iaitu yang kita boleh lihat, iaitu yang pertama, Seksyen 39B, iaitu kesalahannya memiliki 15 gram atau lebih heroin atau morfin atau monoasetil morfin dan selainnya. Hukumannya menderoti gantung sampai mati. Dan seterusnya Seksyen 39A2, 39A1, Seksyen 6B, Seksyen 6, Seksyen 9, Seksyen 12.3, Seksyen 15 dan Seksyen 16B. Di Jakarta, Indonesia, terdapat satu kes tentang seorang pengedar dadah yang mengedar dadah di masyarakatnya yang telah tertangkap dan dikenakan hukuman mati. Namun Gubernur Basuki Tjahjanurnama, iaitu Gubernur negara Indonesia, membantah tentang hukuman tersebut, dan beliau mengatakan bahawa pengedar dadah ataupun mana-mana pengambil dadah boleh berubah dan dipulih. Namun Presiden Jokowi amatlah tidak setuju dengan cadangan oleh gubernur tersebut. Jadi persoalannya, wajarkah kita untuk memangsuhkan hukuman mati terhadap pengedar dadah itu sendiri? Pada pendapat saya, ialah memang tidak wajar sekali untuk memangsuhkan hukuman tersebut, kerana walaupun sedikit dadah boleh jadi punca untuk keruntuhan seluruh negara. Mengapa kes-kes pengedaran dadah semakin meningkat? Yang pertama, mendapat keuntungan yang tinggi dalam menjual hanya satu paket dadah. Sebagai contohnya, mereka beranggapan bahawa menjual dadah adalah salah satu inisiatif yang mendapat keuntungan yang sangat tinggi tanpa memikirkan tentang kesan buruk terhadap tindakan tersebut. Yang kedua, mereka juga kurang mendapat didikan moral dan akhlak dalam diri tentang kesan buruk terhadap pengedaran dadah ini. Seterusnya, mereka juga terpengaruh dengan rakan-rakan sebaya mereka yang membawa kesan yang sangat negatif dalam diri seseorang itu. Yang terakhir sekali, terdapat juga individu yang terpaksa melakukan aktiviti ini dalam menyara keluarga mereka, sebagai contohnya dalam membiayai rumah, hutang dan sebagainya. Jadi, apakah tindakan yang akan diambil dalam menangani kes-kes sebegini? Assalamualaikum, bertemu kita di sini bersama saya Nur Ain Syakila binti Tumirani. Di sini saya ingin membincangkan tentang hukuman bagi seorang pengedar dadah. Akta ini adalah satu akta Malaysia yang memberi peruntukan hukuman mati yang diperkenalkan dalam Pindaan 1983. Hukuman mati dalam akta ini diperuntukkan dalam Seksyen 39B. Pengedaran dadah berbahaya yang memperuntukkan hukuman mati mandatory. Pertama, tiada seorang pun boleh bagi pihak dirinya atau bagi pihak orang lain, sama ada atau tidak orang lain itu berada di Malaysia, mengedar dadah berbahaya atau menawarkan untuk mengedarkan dadah berbahaya, menawarkan atau melakukan sesuatu perbuatan sebagai persediaan bagi maksud pengedaran dadah berbahaya,
Mana-mana orang yang melanggar mana-mana peruntukan Seksyen Kurungan 1 adalah melakukan sesuatu kesalahan terhadap akta ini dan jika disabitkan hendaklah dihukum mati. Seksyen 37 Kurungan DA juga menyenaraikan jisim pemilikan dadah dan lazimnya akan dianggap sebagai pengedaran dadah sekiranya pemilik telah memiliki sejumlah dadah bertepatan dengan jisim yang ditetapkan. Pada tahun 2017, satu pindaan telah dilakukan pada Akta Dadah Berbahaya dengan memasukkan sub-fasal baharu, Seksyen 39B Kurungan 2A yang memberikan hukuman alternatif kepada kesalahan pengedaran dadah dengan memberikan hukuman penjara seumur hidup dan sebatan sekurang-kurangnya 15 kali dengan syarat tiada bukti penjualan atau pembelian, tiada penglibatan ejen provokator, pihak yang mendorong seseorang melakukan jenayah atau penglibatan pesalah terhadap penghantaran atau pengangkutan dadah dan pesalah telah membantu pihak berkuasa dalam mengekang aktiviti pengedaran dadah di dalam atau di luar Malaysia. Peruntukan hukuman mati ini juga telah menjadi perdebatan pelbagai pihak berkenaan kewajaran dan keberkesanan hukuman mati dalam mengekang jenayah-jenayah berkenaan dadah, dengan beberapa pihak menyeru agar hukuman mati ini untuk dihapuskan. Satu kritikan utama diskriminasi peruntukan hukuman mati ADB terhadap golongan minoriti, wanita serta golongan sosioekonomi bawahan. Menurut laporan Amnesty International 2018, kira-kira 95% panduan akhir wanita di Malaysia adalah berdasarkan hukuman pengedaran dadah. Satu kajian pada tahun 2020 mendapati bahawa wanita-wanita ini lazimnya melakukan jenayah demikian untuk mencari wang pendapatan sampingan akibat teknologi serta kekeluargaan. Oleh itu, pengkaji berhujah bahawa tidak sesuai bagi hukuman ini dilakukan terhadap mereka. Kesan daripada isu ini berlaku iaitu berkaitan dengan pengedaran dadah akan memberi impak negatif kepada masyarakat Malaysia. Keruntuhan etika dalam kalangan masyarakat akan berlaku akibat sikap masyarakat yang tamak dan mengambil mudah dalam kehidupan dengan membuat keputusan tanpa berfikir panjang kerana hanya memikirkan tentang kesenangan yang akan mereka miliki pada masa akan datang. Apabila semakin ramai masyarakat yang berfikir sebegitu, maka etika dan peradaban dalam kalangan masyarakat akan mudah runtuh. Oleh hal yang demikian, isu pengedaran dadah juga memberi kesan yang buruk dari segi psikologi pengedar, masyarakat sekeliling dan ekonomi, malah keselamatan masyarakat yang berbilang mangsa. Selain itu, perbuatan pengedaran dadah juga memberi kesan kepada usaha pembangunan negara, seterusnya mencapai status negara maju. Masyarakat Malaysia harus berusaha memastikan etika, moral dan akhlak masyarakat terjaga. Selain menekankan faktor kestabilan ekonomi dalam politik, masyarakat juga turut menekankan kepentingan etika dan moral dalam menyumbang kepada kelangsungan kemajuan sesebuah negara. Sikap segelintir masyarakat yang melakukan aktiviti pengedaran dadah ini merupakan salah satu penyumbang kepada masalah keruntuhan akhlak dan sosial masyarakat Malaysia. Ketidakstabilan emosi yang dialami oleh penagih dan pengedar pasti menyumbang kepada masalah lebih besar seperti kecenderungan melakukan keganasan, tidak produktif sekaligus merugikan negara dari aspek guna tenaga. Oleh itu, etika di kalangan masyarakat tidak dapat dipertimbangkan, malah melemahkan etika tersebut. Negara akan menjadi huru-hara, masyarakat dalam situasi tidak sihat dan jauh dari amalan murni. Sebagai masyarakat yang berpendidikan dan berfikiran jauh, masyarakat harus membentuk sebuah masyarakat yang kukuh dengan ciri-ciri moral dan etikanya, dan para warganya mempunyai nilai keagamaan dan kerohanian yang utuh dan ditujangi oleh budi pekerti yang luhur bagi meningkatkan integrasi sesebuah negara. Rasuah adalah penerimaan atau pemberian suapan sebagai upah atau pendorongan untuk seseorang individu bagi melakukan sesuatu perbuatan yang berkaitan dengan tugas rasmi. Contohnya dari segi wang tunai, hadiah, bonus jawatan dan lain-lain. Sebagai contoh situasinya adalah pihak polis menerima suapan sebanyak RM100,000 bagi menutupi
kes pembunuhan yang dilakukan oleh individu berkenaan. Jadi terdapat beberapa Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia yang telah ditubuhkan, iaitu meminta atau menerima rasuah di bawah Seksyen 16 dan 17A Akta SPRM 2009, menawar dan memberi suapan Seksyen 17B Akta SPRM 2009, mengemukakan tuntutan palsu Seksyen 18 Akta SPRM 2009 dan menggunakan jawatan atau kedudukan untuk suapan pegawai awam Seksyen 23 Akta SPRM 2009. Terdapat beberapa tindakan dan undang-undang yang telah ditentukan, iaitu yang pertama, individu yang gagal melapor pemberian, janji atau tawar rasuah di bawah Seksyen 251 dan 2 Akta SPRM 2009. Dendanya adalah tidak melebihi RM100,000 dan penjara tidak lebih 10 tahun atau kedua-duanya sesekali. Bagi individu yang gagal melapor permintaan dan memperoleh suapan di bawah Seksyen 25, 3 dan 4 Akta SPRM 2009, denda tidak melebihi RM10,000 dan penjara tidak lebih daripada 2 tahun atau kedua-duanya sekali. Jadi, masyarakat tidak perlu gentar untuk membantu membanteras kes rasuah ini kerana SPRM sentiasa memastikan kerahsiaan maklumat yang diberikan oleh pemberi maklumat. Jadi apa yang boleh dikaitkan dengan topik yang kami akan bincang ni adalah gejala rasuah ini juga menjadi punca peningkatan utama dalam masalah dadah di Malaysia. Hal ini kerana pihak berkuasa sendiri iaitu polis menerima suapan dari individu-individu tertentu untuk menutupi kes-kes penyerahan dadah yang telah berlaku di Malaysia ini. Jadi mari kita saksikan video yang saya akan siarkan. Anggota polis dihadap ke Mahkamah Session Seremban atas dakwaan menerima rasuah RM10,000 4 tahun lalu. Bagaimanapun, tertuduh Vincent Yap yang berpangkat sarjan dan 2 lagi tertuduh berpangkat korporal iaitu Muhammad Khairum Yahya dan Zulkifli Halim mengaku tidak bersalah. Mengikut kertas pertuduhan yang dibacakan di hadapan Hakim Madiha Harullah, tertuduh yang ketika itu bertugas di IPD Jempol dengan niat bersama didakwa menerima suapan RM10,000 daripada Hanapi Mansor. Wang sebagai dorongan menukar seksyen kesalahan lebih rendah mengikut Akta Dadah Berbahaya 1952. Mereka didakwa melakukan kesalahan di Pondok Polis Palung 12 Jempol pada Oktober 2017. Oleh hal yang demikian, rasuah ini perlu dibantera segera supaya tidak berlakunya ketidakadilan oleh individu-individu yang terlibat dan juga tidak berlaku lagi pada masa yang akan datang. Sekian sahaja daripada saya serahkan pada rakan studios. Assalamualaikum, bersama saya Nur Khairul Safia binti Muhammad Faizal, nombor matriks 23 DBT 21F1019. Hari ini saya akan membincangkan tentang kesan-kesan positif terhadap isu penagih dan pengedar. Di sini saya akan menceritakan tentang bagaimana untuk kita kekal bebas daripada dadah. Terdapat satu peranan pihak yang sangat-sangat penting, iaitu ibu bapa. Jadi saya akan bincangkan tentang peranan ibu bapa yang perlu diambil untuk mengelakkan anak-anak mereka terjebak daripada segala kegiatan yang melibatkan dadah. Pertama sekali, berkomunikasi dengan anak-anak mengenai isu dadah. Apabila anda berkomunikasi dengan anak anda mengenai isu-isu dadah, anda perlu mengambil kira umur anak anda. Cara anda berkomunikasi mestilah sesuai dengan umur anak anda untuk memastikan ianya berkesan. Kedua, gaya keibubapaan mempengaruhi cara anda berkomunikasi dengan anak anda kerana ianya akan menjejas sikap penerimaan anak anda kepadanya. Ianya juga adalah penting untuk mempertimbangkan mesej utama yang akan diperbualkan dengan anak anda. Perkara pertama ialah kesesuaian umur. Bagi kanak-kanak yang berusia 6 hingga 12 tahun, ia akan lebih berkesan untuk berkomunikasi melalui cerita-cerita atau gambar. Mengajar dengan cara yang tidak dirancang ini juga berkesan untuk golongan umur ini kerana ia melibatkan pembelajaran bersepadu melibatkan isyarat penglihatan, lisan dan pengalaman.
Sebagai contoh, jika anda menonton filem atau program TV dengan anak anda dan terdapat satu babak mengenai penggunaan dadah, anda boleh mengambil peluang ini untuk mendidik anak-anak anda mengenai kesan negatif daripada penyalahgunaan dadah. Bagi remaja, anda perlu mendengar dahulu dan cuba untuk memahami apa yang telah disampaikan. Ia mungkin sukar untuk anda mendengar sesuatu yang anda tidak bersependapat dengan anak anda. Namun, keupayaan anda untuk menahan diri daripada tidak menentangnya akan menunjukkan keazaman dalam diri anda untuk memahaminya. Anda harus sentiasa ingat bahawa anak anda sedang membesar dan menyediakan dirinya untuk menjadi individu yang bertanggungjawab. Peranan anda adalah untuk membimbingnya dengan menilai pilihan yang ada dan akhirnya membuat keputusan. Memberi jawapan kepadanya secara langsung akan menafikan anak anda peluang untuk belajar memahami dan membuat keputusan untuk dirinya sendiri. Libatkan anak anda dalam perbincangan, bukan hujah dan teroka topik ini dengannya. Seterusnya, bila dan di mana untuk berbincang. Anda perlu menunggu masa yang sesuai bila anda dan anak anda sedang berada dalam keadaan tenang dan mempunyai masa yang mencukupi untuk berbincang. Anda juga boleh merancang lebih awal dan tetapkan masa yang sesuai bila anda dan anak anda boleh duduk di tempat yang senyap dan tenang untuk berbincang mengenainya. Elakkan tempat-tempat yang sesak dan bising untuk mengelakkan anak anda daripada berasa malu atau timbulnya salah faham. Selain itu, apa yang perlu diperkatakan? Apa yang perlu kita perkatakan ialah memupuk perspektif yang betul tentang ubat-ubatan. Ajar anak anda gambaran yang tepat tentang ubat-ubatan di mana dia hanya perlu mengambil ubat bila perlu dan seperti ditetapkan oleh doktor berlesen. Ingatkannya bahawa dia perlu mengikut preskripsi yang ditetapkan dan elak daripada mengubat diri sendiri. Selain itu, kita juga boleh berbual tentang mengetengahkan kesan-kesan negatif. Senaraikan kepada anak muda anda mengenai kesan negatif penyalahgunaan dadah. Bagi anak remaja anda, bincang mengenai kesan-kesan negatifnya. Seterusnya, kita juga boleh berbual tentang menekankan bahayanya dadah. Tekankan kepada anak anda bahaya yang berkaitan dengan penyalahgunaan dadah dan pengambilan dos yang berlebihan. Sebagai ibu bapa, kita juga boleh menjadi contoh teladan kepada anak-anak. Kita perlulah berasa simpati terhadap anak-anak kita semasa pemulihannya. Tunjukkan bagaimana anda mengawal diri dalam beberapa tabiat yang anda ingin berhenti. Misalnya tabiat merokok. Jika anda mampu untuk berhenti merokok, anak anda juga akan terdorong untuk mempunyai keazaman untuk berhenti mengambil dadah. Kita sebagai ibu bapa juga boleh mengadakan persekitaran yang bebas daripada mencetuskan pengambilan dadah. Penagih dadah yang telah pulih sering kembali menyalahgunakan dadah bila dicetus oleh perkara-perkara di sekeliling mereka. Merokok dan pengambilan pil adalah dua pencetus utama. Jadikan rumah anda tempat yang selamat untuk anak anda meneruskan pemulihannya dengan tidak merokok atau mengambil pil di hadapannya. Oleh itu, kita sebagai ibu bapa perlulah prihatin terhadap anak-anak kita. Remaja sering mensalahgunakan dadah untuk membantu mereka berdepan dengan emosi yang menggelodak. Beri perhatian kepada anak anda apabila dia menunjukkan kekecewaan, kebimbangan yang melampau atau lain-lain, emosi yang berkecamuk. Tunjukkan yang anda sayang dan mengambil berat tentang dirinya dengan memberitahunya bahawa anda akan sentiasa ada untuk dia berkongsi apa yang sedang dilaluinya. Perhatikan dengan siapa dia bergaul dan cara dia berinteraksi dengan rakan-rakannya. Ini juga akan memberi petunjuk sama ada anak anda telah memutuskan hubungannya dengan rakan-rakannya yang menyalahgunakan dadah. Kesimpulannya adalah dadah membawa banyak kesan buruk. Penyalahgunaan dadah yang berpunca daripada banyak faktor mengakibatkan banyak masalah sosial yang berlaku. Oleh itu, semua pihak hendaklah berganding bahu dan mengatur strategi untuk mengatasi masalah ini yang juga dianggap musuh utama negara. Antaranya adalah pihak-pihak yang bertanggungjawab
terutamanya pihak kerajaan hendaklah mengatur langkah untuk menangani masalah tersebut. Namun, ia tidak akan berjaya sekiranya kita sebagai rakyat tidak mahu bekerjasama untuk membanteras masalah ini. Ibu bapa perlu memainkan peranan membimbing anak-anak mereka supaya menjauhi dadah. Kita perlu insaf bahawa masalah dadah boleh membebankan keluarga dan negara. Akhir sekali, kita haruslah terus memerangi dadah agar etika masyarakat kita tidak menjadi lemah. Sekian akhir kata daripada saya, Nukar Safiti Muhammad Faizal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oi kawan-kawan, tengok saya. Wah, hebatlah. Alamak. Budak ni. Aduh. Itulah nak jadi hero. Bukan salah saya, makcik. Kawan-kawan saya yang cabar. Man, jangan cepat tercabar dan terpengaruh dengan ajakan yang memudaratkan diri. Macam merempit, merokok, ponteng sekolah, guna dadah. Lain kali, fikir dulu sebelum bertindak. Jangan biar orang lain mempengaruhi hidup kita.